Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan dari SBP. Kita lihat soalan kita yang pertama. Kita akan dapatkan bilangan T minuman berperisa laici dalam asas 3. Di sini cikgu telah pun highlightkan perkara-perkara penting dalam soalan pertama ini. Langkah pertama, kita kena dapatkan minuman berperisa laici, di mana diberi 1/8 strawberry, 1/4 sarsi dan selebihnya laici. Untuk mendapatkan pecahan ini, kita akan tolak. Kita ambil 1, tolak dengan 1/8, tolak dengan 1/4. Kemudian kita akan dapat pecahan untuk laici 5/8. Kemudian kita dapatkan bilangan iaitu 5/8 daripada 112. Kita darab dengan 112, kita akan dapat 70. 70 adalah dalam asas 10, kemudian tertukar kepada asas 3. Untuk menukar asas 10 kepada asas 3, kita akan melakukan pendaraban berulang. Kita ambil 70 terbahagi dengan 3. Jadi 70 bagi 3, kita akan dapat 23. Kemudian bakinya adalah 1. Kemudian 23 terbahagi lagi dengan 3, kita akan dapat 7 baki 2. 7 bagi 3, 2. Dan bakinya adalah 1. Kemudian 2 bagi 3, tak boleh bagi 2 dengan 3, jadi sifar. Jadi bakinya adalah 2. Kemudian untuk membaca jawapan, kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi jawapan akhir kita di sini adalah 2121 asas 3. Kemudian dari segi pemberian markah, kita mendapatkan bilangan berperisa laici terdapat 1 markah, pembahagian berulang 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah bagi soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 2. Soalan ini berkenaan dengan insurans kebakaran, di mana nilai boleh insurans RM600,000, co-insurans 70 dan deductible RM10,000. Kemudian Encik Fikri insurankan dengan nilai kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, di mana kerugiannya adalah RM250,000. Jadi di sini pampasan yang diterima oleh Encik Fikri ialah RM200,000. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena dapatkan nilai co-insurans iaitu 70% daripada nilai boleh insurans rumahnya iaitu RM600,000. Kemudian di sini kita akan dapat RM420,000. Jadi Encik Fikri perlu membeli dengan nilai boleh insurans sebanyak RM420,000. Dalam situasi ini, Encik Fikri membeli kurang daripada jumlah insurans. Jadi kita kena dapatkan nilai tersebut, iaitu kita akan ambil letakkannya sebagai X per dengan 70% co-insurans tadi, RM420,000. Kemudian kita darabkan dengan jumlah kerugian RM250,000. Seterusnya kita akan tolak dengan deductible. Deductible di sini RM10,000. Kemudian Encik Fikri dapat RM200,000. Kemudian kita akan dapatkan nilai X tersebut. Jadi di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan X per dengan RM420,000 darab dengan RM250,000 tolak RM10,000 alfa calculate RM200,000. Seterusnya tekan shift, tekan calculate, tekan sama dengan. Di sini kita akan dapat nilainya adalah RM352,800. Kemudian dari segi pemberian markah, kita mendapatkan 70% nilai co-insurans terdapat 1 markah. Kemudian seterusnya, digantikan nilai di dalam persamaan terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan berkeseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Di sini diberi graf Y sama dengan AX kuasa 2 tambah 15X tambah C. Kita akan tentukan nilai A dan juga nilai C. Nilai C ini merupakan pintasan paksi Y.
Dan pintasan paksi Y di sini kita telah pernah nampak iaitu negatif 72. Jadi kita dapat nilai C terlebih dahulu di sini sama dengan negatif 72. Selanjutnya kita akan dapatkan nilai A. Untuk mendapatkan nilai A, kita akan gantikan nilai C sama dengan 72 di dalam persamaan ini. Kemudian kita akan ambil nilai punca persamaan kuadratik ini. Di sini kita ada dua punca persamaan kuadratik iaitu 3 dan juga negatif 8. Jadi kita akan gantikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ini. Kita boleh pilih salah satu nilai ini sama ada 3 ataupun negatif 8. Jadi untuk menjawab soalan ini, cikgu akan ambil nilai 3. Apabila kita gantikan nilai X sama dengan 3, nilai Y kita adalah sifar di sini. Kerana 3 itu adalah pintasan paksi X. Jadi Y kita akan gantikan dengan sifar. Iaitu sifar sama dengan A darab dengan 3 kuasa 2 tambah 15 darab 3 tambah dengan C iaitu ditolak dengan 72. Kemudian di sini kalau kita nak ringkaskan persamaan ini, kita akan dapat 9A tambah 45 tolak 72. Kemudian kita akan dapat nilainya. Kita boleh terus tekan kalkulator dan terdapat A sama dengan 3. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk jawapan pertama kita terus dapat nilai C, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai X itu dengan 3 samakan dengan sifar, kita dapat 1 lagi markah. Dan jawapan untuk A kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Kita akan hitungkan nilai tan sudut JKL. JKL adalah di sini dan ini adalah sudut kita. Apabila tan kita akan gunakan tentang per sebelah. Dan sudut JKL ini adalah sudut pada sukuan kedua. Dan kalau kita lihat bulatan unit, kita ada sukuan pertama, di mana sukuan pertama ini adalah semua positif. Sin, cos, tan positif. Kemudian sukuan kedua adalah kawasan sin. Sukuan ketiga adalah kawasan tan dan sukuan keempat adalah kawasan cos. Jadi sudut JKL adalah sudut sukuan kedua itu kawasan sin. Apabila bertanyakan tentang tan, nilai tan akan jadi negatif. Pertama sekali kita kena dapatkan panjang sisi bertentang dan sisi bersebelahan. Di sini telah pun diberi maklumat, iaitu di sini adalah 17, kemudian di sini adalah 14, kemudian di sini diberi LP adalah 2 cm lebih daripada MP. Jadi di sini kalau tulis sebagai X, LM di sini adalah 2. Kemudian diberi sin sudut MNQ sama dengan 3/7. Sini sudut MNQ, sin adalah tentang per hypotenuse, iaitu tentang adalah X, hypotenusnya 14. Jadi kita ambil sin MNQ sama dengan 3/7, dia bersamaan dengan dalam rajah adalah X per dengan 14. Jadi di sini kita boleh dapatkan nilai X-nya, iaitu X bersamaan dengan 6. 7 jadi 14, terdarab dengan 2, maka 3 kita darab juga dengan 2, terdapat X sama dengan 6. Jadi panjang MP adalah 6, jadi LM adalah 2, jadi panjang keseluruhannya adalah 8. Kemudian kita kena dapatkan tan, kita ambil panjang LMP iaitu 8, kita kemperkan dengan panjang KP. KP di sini tidak diberi, jadi kita kena dapatkan dulu panjang KP. Di sini kita ada segitiga 90 darjah, sini 8, sini 17 dan untuk dapatkan panjang KP, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Kita ambil 17 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2, kita punca 2 dan kita akan dapat 15. Di panjang KP di sini 15. Kemudian kita dapatkan tan sudut JKL sama dengan tentang per sebelah. Jadi kita kena buuh negatif disebabkan sudut ini sukuan kedua. Jadi negatif
8 per dengan KP iaitu 15. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai panjang PM, kita akan dapat 1 markah, kemudian panjang KP 1 markah, dan jawapan akhir kita akan dapat 2 markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah 4 markah. Seterusnya soalan nombor 5. Di sini diberi PQ sama dengan PS, RQ sama dengan RS, X dan Y, dua titik yang bergerak dalam rajah ini. Kita akan lukiskan lokus bagi X di mana keadaan XP sama dengan PQ. Di sini kita ada P yang tetap, kemudian kita ada titik Q, kemudian kita ada titik X, di mana titik X itu akan bergerak dalam keadaan PQ sama dengan PX. Jadi lokusnya adalah suatu lengkung bulatan yang berjejari panjang PQ ini. Jadi kita akan guna jangka lukis. Kita akan letakkan jarumnya pada P, kemudian pensel di Q. Kemudian kita akan buat garis lengkung seperti ini, sehinggalah sampai ke S. Jadi ini adalah lokus bagi X, di mana panjang PQ sama dengan panjang PX, iaitu jejari bagi bulatan. Seterusnya untuk A2 Roman, lokus titik Y sentiasa sama jarak dari titik Q dan S. Kita ada dua titik yang tetap, iaitu Q dan juga S. Kemudian satu garis Y yang jaraknya sama di antara Q dengan S. Garis itu adalah garis pembahagi dua sama di antara jarak Q dengan S. Jadi kita akan lukis garis lurus. Kita akan lukis dari R ke P menggunakan pembaris seperti ini. Dan ini adalah lokus untuk Y. Kemudian untuk soalan B, tandakan titik persilangan dengan simbol bulat pangkah. Jadi kita tandakan di sini. Seterusnya dari segi pemberian markah, lokus X kita dapat 1 markah, lokus Y 1 markah, kemudian kita tandakan dengan simbol bulat pangkah 1 lagi markah. Untuk soalan ini kita akan dapat 3 markah. Seterusnya soalan nombor 6, jalan yang menghubungkan kedai T dan rumah P adalah selari. Jalan yang menghubungkan kedai T dan rumah P selari dengan paksi X. Jadi T dengan P ini adalah selari dengan paksi X. Kemudian jarak T dari Q adalah 1.3 km. Jadi T ke Q 1.3 dan jarak PQ sama dengan PR. Di sini PQ sama dengan PR di sini jaraknya. Soalan A, kita dapatkan koordinat bagi rumah R. Rumah R berada di sini. Di sini kita ada kedai T, koordinatnya 0.5. Sini adalah 0.5. Jadi kita ambil segitiga ini adalah 0.5, ini adalah 0.5 juga. Jadi untuk kedudukan rumah R, kedudukan Y-nya di sini adalah 0.5. Kita kena dapatkan kedudukan pada paksi X. Jadi kita lihat kita ada segitiga 90 darjah. Kita akan gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan nilai panjang di antara kedai T ke rumah P. Jadi untuk soalan A, kita akan ambil 1.3 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2, kemudian kita punca 2 dan kita dapat 1.2. Jadi di sini jaraknya adalah 1.2 km. Kemudian kita boleh dapatkan koordinat bagi R. Jadi koordinat bagi R di sini adalah 1.2 negatif 0.5. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Persamaan garis lurus selari dengan laluan menghubungkan kedai T, rumah Q melalui R. Jadi kat sini kita kena dapatkan persamaan garis lurus yang berada di sini. Garis lurus ini adalah selari dengan T ke Q. Jadi kita kena dapatkan nilai kecerunan M dan juga pintasan Y-nya. Kalau kita lihat pada rajah, pintasan Y di sini adalah bernilai 0, pintas pada asalan.
Kemudian kita kena dapatkan nilai M. Untuk dapatkan nilai M, kita akan gunakan garis dari kedai T ke rumah Q ini. Kita ada dua rumus dan kita akan gunakan rumus di mana M adalah negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi di sini kita ada pintasan Y iaitu 0,5, kita letak negatif 0,5 seperti dalam rumus. Kemudian per dengan pintasan X, di sini adalah 1/2. Dan kita akan dapat nilai M adalah negatif 5/12. Kemudian kita akan gantikan nilai M dan nilai C di dalam jawapan akhir kita. Jadi Y sama dengan negatif 5/12 X tambah sifar. Jadi tak perlu tulis. Ini jawapan akhir kita untuk soalan B. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita dapatkan 1/2, terdapat 1 markah dan jawapan akhir iaitu koordinat R 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita dapatkan nilai kecurunan 1 markah, kemudian nilai C di sini adalah sifar, kemudian kita dapatkan persamaan garis lurus, kita dapat 1 lagi markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya soalan nombor 7. Perjemaan T adalah 5 negatif 2. P adalah pantulan Y sama dengan negatif X tambah 4. Di mana soalan A, kita akan lukiskan image bagi segitiga QRS di bawah penjelmaan P. P di sini adalah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X per 4. Kita lihat pada ruangan jawapan, kita akan melukis garis lurus Y sama dengan negatif X tambah 4. Untuk melukis sebarang garis lurus, kita boleh buat jadual ringkas yang ada dua nilai X dan Y. Jadi di sini kita boleh pilih nilai-nilai X yang ada di dalam ruangan jawapan ini bermula daripada negatif 4 sehingga 10. Di sini cikgu akan pilih kosong. Kalau X kosong, kita gantikan di sini, kita akan dapat Y sama dengan 4. Iaitu pintasan paksi Y yang di sini. Jadi kedudukan titiknya berada di sini. Seterusnya, kita akan pilih X sama dengan 2. Kita gantikan dalam persamaan, jadi negatif 2 tambah 4. Y kita dapat 4. Jadi titik ini adalah titik 2, 2. Kemudian kita ambil pembaris, kita garis. Dan kita dapat satu garis lurus seperti ini. Dan ini adalah garis pantulannya. Kemudian kita akan lukis segitiga QRS. Kita kira jarak. S jarak ke garis pantulan 1. Jadi di sini 1. Sini adalah S prime. Kemudian untuk R, 1, 2, setengah. Setengah, 1, 2. Di sini adalah R prime. Kemudian untuk Q, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini. Ini adalah Q prime. Kemudian kita sambung untuk membentuk segitiga. Jadi jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya untuk soalan B, nyatakan koordinat image bagi titik M di bawah transformasi T. T di sini adalah translasi 5 negatif 2. Kita lihat kedudukan asal M. Kita akan gerakkan 5 ke kanan, 2 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jadi kedudukannya adalah 2, 1. Jadi untuk jawapan B, kita akan dapat 2, 1. Kemudian dari segi pemberian markah, kita melukis image bagi segitiga QRS. Kita akan dapat 3 markah. Dan untuk soalan B, kita dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya, kita lihat soalan nombor 8. Kita akan tentukan sama ada hujah di atas sah dan munasabah. Kemudian kita kena berikan justifikasi bagi setiap jawapan. Kita lihat premis pertama. Jika M lebih kecil daripada 13, maka M02 lebih kecil daripada 169. Kemudian premis 2. M02 lebih besar sama dengan 169 dan kesimpulan M lebih besar sama dengan 13. Untuk premis pertama, dia adalah penyataan jika P maka Q. Jadi M lebih kecil daripada 13 adalah P. M02 lebih kecil daripada 169 adalah Q. Kemudian kita lihat premis 2, dia menyatakan perkara Q yang telah pun dinafikan.
di sini. Asalnya adalah lebih kecil, kemudian dia tukar menjadi lebih besar. Ini adalah penafian Q. Kemudian untuk kesimpulan, dia menyatakan perkara P yang dinafikan iaitu penafian P. Jadi di sini hujah ini adalah hujah bentuk 3. Jadi adakah hujah ini sah? Jadi hujah ini adalah sah. Jadi apakah justifikasi hujah itu sah? Kerana hujah ini memenuhi hujah bentuk 3. Seterusnya, adakah hujah ini munasabah? Untuk menentukan kemunasabahan suatu hujah, kita lihat premis pertama, kedua dan kesimpulan. Kita lihat premis pertama, jika M lebih kecil daripada 13, maka M02 lebih kecil daripada 169. Dan premis ini adalah benar. Kemudian kita lihat pula untuk premis kedua, M02 lebih besar sama dengan 169. Dan ini juga adalah benar. Kesimpulan, M lebih besar sama dengan 13 dan ini juga adalah benar. Maka hujah ini adalah benar. Dan justifikasinya adalah kerana premis dan kesimpulannya adalah benar. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah, kita nyatakan hujah ini sah 1 markah berserta dengan justifikasi 1 markah. Kemudian ternyatakan hujah ini adalah munasabah 1 markah dan justifikasinya 1 lagi markah. Dan keseluruhan yang kita dapat adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 9. Salah satu punca persamaan kuadratik Px02 tolak X sama dengan 2P tambah 2 ialah 2. Soalan A, hitung nilai P. Di sini perkataannya adalah punca, iaitu adalah 2 dan punca ini bermaksud nilai X. Jadi kita akan gantikan nilai X sama dengan 2 pada persamaan ini. Iaitu P darab X kuasa 2 iaitu 2 kuasa 2 tolak 2 sama dengan 2 darab 2 tambah 2. Dan kita ringkaskan persamaan ini, kita akan dapat 4P tolak 2 sama dengan 2P tambah 2. Dan kita boleh dapatkan nilai P, kita boleh terus tekan kalkulator dan kita dapat nilai P di sini sama dengan 2. Seterusnya untuk 9B, cari punca yang lain. Punca ini adalah nilai X. Dan selalunya bila kita selesaikan persamaan kuadratik, kita akan dapat 2 nilai X kan. Jadi di sini kita akan faktorkan persamaan kuadratik ini. Jadi kita akan gantikan P sama dengan 2 dan kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak X sama dengan 2 darab 2 tambah 2. Dan kita permudahkan, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak x sama dengan 6. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan kuadratik. 2x kuasa 2 tolak x tolak 6 sama dengan 0. Kemudian kita akan faktorkan persamaan ini menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu. Kemudian kita tekan A, kita ambil polinomial, kemudian kita tekan 2 untuk degree. Nilai pertama 2 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 6 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X yang pertama iaitu 2. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai X yang kedua negatif 3/2. Jadi kita masukkan di dalam kurungan iaitu X tolak 2. 2x tambah 3. Jadi soalan ini bertanyakan tentang punca lain selain daripada 2. Jadi jawapan akhir kita x sama dengan negatif 3/2. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita gantikan nilai x itu dengan 2, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita tulis dalam bentuk persamaan kuadratik, terdapat 1 markah. Kita menggunakan kaedah pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang ke-10, iaitu soalan terakhir dalam bahagian A. Harga sepaket sabun serbuk 5 kg dan 10 kg masing-masing 40 dan 50. Kemudian Puan Sofia membeli beberapa paket 5 kg dan 10 kg dengan harga 410. Jumlah jisim serbuk adalah 70 kg. Kemudian kita akan menggunakan kaedah matriks untuk menghitungkan bilangan paket serbuk 5 kg dan 10 kg yang dibeli.
oleh Puan Sofia. Di sini kita ada dua kuantiti, iaitu harga dan juga jisim. Jadi pertama sekali kita tengok dari segi harga dulu. Kita ada dua jenis serbuk, 5 kg dan 10 kg. Jadi 5 kg ini adalah X, 10 kg adalah Y. Dari segi harga, untuk 5 kg harganya 40X, tambah dengan 50Y, harganya di sini adalah RM410. Kemudian seterusnya dari segi jisim, kita akan ambil 5X tambah dengan 10Y dan jumlah jisim keseluruhan 70 sama dengan 70. Seterusnya kita akan tukar kepada bentuk matriks. 40, 50, 5 dan 10 darab dengan XY disamakan dengan 410, 70. Kemudian untuk dapatkan XY, kita akan songsangkan matriks kita di mana ini adalah A, B, C dan D. Itu matriks songsang 1 per dengan A darab D, 40 darab 10, tolak dengan 50 darab dengan 5. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 10 duduk di atas, A iaitu 40 duduk di bawah. Kemudian B kita letak tanda negatif, jadi negatif 50. C juga letak tanda negatif, jadi negatif 5. Kemudian darab dengan 410, 70. Seterusnya kita akan terus tekan calculator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kemudian kita ambil 1 simultaneous equation dan unknowns kita tekan 2. Kita ada dua baris. Baris pertama adalah persamaan pertama. Kita masukkan 40 sama dengan 50 sama dengan 410 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, baris yang kedua dalam kalkulator, 5 sama dengan 10 sama dengan 70 sama dengan. Kemudian untuk dapat jawapan, kita tekan sama dengan, terdapat nilai X sama dengan 4. Tekan sekali lagi sama dengan, terdapat nilai Y sama dengan 5. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menulis persamaan linear, kita dapat 1 markah. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah. Kemudian jawapan akhir masing-masing terdapat 1 markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.